Di dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, dalam Seksyen 5/4 menyatakan majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat. Di sini kita dapat lihat bahawa peranan tanggungjawab wasi sangat penting. Yang pertama, menjaga kerahsiaan wasiat yang dibuat. Ini penting kerana apa? Tujuan pewasiat datang ke Majlis Agama Islam Selangor untuk memastikan kerahsiaan wasiat itu terjaga supaya tiada waris-waris yang lain mengambil kesempatan atau mengetahui bahawa apa isi kandungan wasiat ini. Sebab itulah pentingnya melantik majlis agama dalam bertindak sebagai wasi. Dan yang kedua, melaksanakan arahan pewasiat selepas kematian pewasiat. Apa dia arahan pewasiat? Sebagai contohnya iaitu melunaskan hutang si mati. Perkara ini penting kerana apa tuan-tuan? Kita kena tahu dan faham bahawa si mati apabila berada dalam keadaan hutang, amalannya akan tergantung. Maka kami sebagai wasi, di sini majlis agama akan memastikan supaya pewasiat-pewasiat ini dapat melunaskan hutangnya. Sama ada hutang dalam sistem perbankan ataupun hutang dengan masyarakat atau saudara mara jiran tetangga. Dan kita lihat pula apa arahan pewasiat, iaitu apa? Membahagikan harta kepada yang diingini. Kemudian yang ketiga, iaitu melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Ini adalah tanggungjawab yang paling besar yang kita kena faham. Sebagai contoh, iaitu menjaga kebajikan anak bawah umur. Yang kita lihat apabila berlaku kematian, kemalangan dan kita lihat waris-warisnya anak yang masih bawah umur, siapa yang hendak menjaga mereka? Siapa yang nak menguruskan harta mereka? Jika tiada wasi, jika tiada orang yang berautoriti dalam menguruskan ini, maka pecah amanah berlaku di sini. Maka pentingnya kita kena faham tanggungjawab wasi tersebut. Kemudian, apa dia lagi? Iaitu OKU. Jika kita mempunyai anak-anak OKU, jangan lupa, ini yang paling penting yang kita perlu ada pelantikan wasi supaya wasi dapat menguruskan harta anak OKU ini dengan cara yang baik. Dan seterusnya, memelihara kepentingan pewasiat, beneficiary dan waris. Di sinilah kita nak pastikan bahawa harta-harta ini dipelihara dengan baik, diuruskan dengan baik supaya beneficiary dan waris memiliki hak masing-masing yang diharapkan oleh pewasiat ataupun mengikut hukum syarak. Dan yang terakhir, iaitu sebagai pemudah cara yang menjaga keharmonian antara beneficiary dan ahli waris. Ini penting. Antara sebab masalah pembahagian harta pusaka ini berlaku, punca keretakan hubungan kekeluargaan ini berlaku. Kerana apa? Kerana tiada orang pemudah cara, iaitu sebagai wasi, sebagai orang tengah untuk memudahkan waris, sebagai orang yang dilantik sebagai wasi. Bagaimana sebagai wasi ini kita akan memastikan waris-waris memperoleh harta mengikut hukum syarak, dan kita akan memastikan waris-waris memahami harta yang dimiliki ini adalah harta si mati, bukan harta kita. Kalau kita dapat banyak, maka alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengenali waris-waris kita. Maka itulah antara tanggungjawab wasi yang kita perlu tahu.